Bulan datang, bunga menguntung, suria datang cerahlah pagi. Kuucapkan Assalamualaikum buat temu pujaan hati. Saya Sharifah Inazrahan binti Syed Basir akan mengenalkan program kita pada hari ini dalam rancangan Masak Apa Itu. Baiklah, tema masakan kita pada hari ini ialah makanan tradisional berasaskan negeri di bawah bayu iaitu Sabah dan bumi kenyalang iaitu Sarawak. Inas akan berkongsi dengan penonton semua sedikit sebanyak fakta berkaitan dengan Sabah dan Sarawak. Tahukah anda seni dan budaya di Sabah dengan kepelbagaian penduduk yang melebihi 30 kaum etnik yang berbeza akan membuatkan anda terpesona dengan pengamalan tradisional mereka sebagai sebahagian daripada kehidupan rakyat di Sabah. Anda juga boleh melihat berbagai pakaian tradisi puak-puak yang masih banyak mengekalkan rekaan dan warna asal mereka. Lagi, Sarawak mempamerkan kepelbagaian budaya yang ketara dalam kalangan etnik, budaya dan bahasa. Pengaruh di Sarawak berasal daripada orang Melayu Brunei yang tinggal di kawasan pantai dan pengaruh budaya besar juga datang daripada British dan Cina. Cuba teka, apakah tugasan yang bakal Inas berikan kepada rakan-rakan Inas yang lain? Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Bertemu kembali kita dalam rancangan Masak Apa Itu. Sebelum kita mulakan memasak, kita mestilah menyediakan bahan masakan terlebih dahulu. Jika tidak, bagaimana hendak memasak? Betul kan? Inas rasa mahu meminta bantuan Aidillah lah untuk menyediakan bahan-bahan tersebut. Tiada siapa pun. Surat apa ni? Anda dikehendaki untuk mencari dan membeli bahan-bahan yang diperlukan untuk memasak makanan tradisional Sabah dan Sarawak iaitu umai dan burasa. Anda juga dikehendaki untuk menyerahkan barangan tersebut kepada Fatin Dayana dan Nurin Nabila. Nampaknya saya perlu memakai baju yang sesuai untuk tema minggu ini. Assalamualaikum. Nama kami Nur Aidillah binti Abdul Malik. Kalau kalian semua nak tahu, kami adalah perkataan ataupun dialek yang digunakan oleh masyarakat di Sarawak yang bermaksud saya. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, marilah kita membeli bahan-bahan yang diperlukan dalam penyediaan makanan tradisional kaum Sabah dan Sarawak. Jalan-jalan di tamu tuaran, silik-silik baju tradisi. Baiklah, sekarang ini kita sudah sampai ke pasaraya untuk membeli bahan-bahan yang diperlukan. Jadi, mari ikut saya. Si bakal unduk ngadau, belinggang-linggang kit dan lilimbo, ada gang-ragang emunung dia, tinggi-tinggi gunung dan rambutnya. Sumandak Sabah mana kau mau. Bahan pertama ialah cili padi. Anda juga boleh menggunakan cili api jika mahu kepedasan yang lebih. Kalau kalian semua nak tahu, dalam resepi umai ini kita memerlukan 3 jenis bawang iaitu bawang merah, bawang holland dan bawang putih. Unduknya tahu gelaran diberi satu santap nanti kala atau menang ada yang sampai menangis gempeng. Bahan seterusnya untuk membuat umai ialah halia.
seterusnya ialah udang. Seperti yang kita semua tahu, udang kaya dengan protein yang dapat membantu sel badan kita untuk membaiki tisu-tisu yang rosak. Selain itu, udang juga kaya dengan vitamin dan mineral yang dapat menggalakkan badan kita untuk mempunyai kesihatan yang baik. Itu saja, udang juga tidak mempunyai kalori dan tidak mempunyai karbohidrat. Nasi muka cantik memang tidak Bahan seterusnya ialah limau nipis. lelaki sumendak sabanan omat. Sekarang mari kita cari bahan untuk membuat burasak pula. Pertama sekali, santan. Bahan seterusnya untuk buat burasak ialah beras. Kita menggunakan beras wangi. Kalau anda semua nak tahu, khasiat beras wangi ialah ia tidak akan menaikkan paras gula dalam darah. Pandai masak nasi. Baiklah, semua bahan yang diperlukan telah pun saya cari. Tapi saya tertanya-tanya, apakah sebab kami memilih masakan tradisional yang pada minggu ini? Oh, apa ini? Oh, ini adalah sebab-sebab kami memilih masakan tradisional daripada Sabah dan Sarawak pada minggu ini. Pertama, kedua-dua hidangan ini jarang didengar dan disebutkan di kalangan rakyat semenanjung Malaysia. Kedua, dalam masa yang sama, dapat memperkenalkan makanan tradisional ini kepada rakyat luar dari Sabah dan Sarawak agar mereka tahu tentang makanan-makanan yang unik yang ada di bumi Kenyalang dan negeri di bawah bayu ini. Ketiga, bahan-bahan yang digunakan dalam penyediaan kedua-dua masakan tradisional dari Sabah dan Sarawak ini sangat berkhasiat. Baiklah, jom kita pulang. Nampaknya semua bahan-bahan telah pun tersedia. Sekarang tiba masa untuk saya menyerahkan tugasan seterusnya kepada Fatin dan Nuri. Umai, anda dikendaki untuk memasak masakan tradisional kaum Malanau, Sarawak, iaitu umai. Umai? Macam seronok je. Oh, jadi inilah bahan-bahannya. Jadi mari kita siap-siapkan, dan sebabkan ini adalah masakan tradisional, jadi mari kita tukar kepada pakaian tradisional. Assalamualaikum dan hai semua. Bertemu kembali dengan saya, Fatin. Saya masak, awak terliur. Jadi, hari ini saya telah menerima satu tugasan daripada kawan saya, Aidila. Saya dikendaki untuk memasak satu menu tradisi kaum Malanau, Sarawak. Jadi, makanan yang perlu saya masak adalah umai udang. Umai udang adalah satu menu tradisi kaum Malanau, Sarawak. Cara penyediaannya sangat mudah dan hanya menggunakan kaedah perahan air limau untuk memasak udang tersebut. Untuk pengetahuan semua, umai udang memang tidak dimasak sama sekali. Jadi, mari saya tunjukkan bahan-bahan yang kita perlukan untuk memasak umai udang. Bahan-bahan yang diperlukan adalah limau nipis, udang, secukup garam, bawang putih, bawang merah dan juga cili. Mula-mula, udang ini perlu dibuang kepalanya, kulitnya dan juga taitnya. Kemudian, udang ini perlu dicuci dengan bersih. Seterusnya, kita perlu memotong limau bagi memudahkan perahan air limau. Kemudian, udang yang telah dibersihkan akan dipotong menjadi kecil-kecil. Kita juga boleh menggunakan isi ikan, tetapi saya memilih udang adalah kerana ia mudah untuk disediakan. Seterusnya, kita akan memerah limau ini ke dalam mangkuk udang.
kegunaan limau ini adalah sebagai asid untuk membuat udang itu menjadi separuh masak. Ingat, kita kena guna penapis untuk mengasingkan biji limau dan juga airnya. Kemudian, gaulkan campuran air limau dan juga udang. Lihat, udang itu telah berubah warna menjadi oranye selepas bercampur dengan air limau tersebut. Kemudian, bahan-bahan lain dipotong halus dan ditumbuk sebelum dicampurkan dalam campuran air limau dan udang tadi. Bahan-bahan ini adalah perasa untuk masakan kita. Bahan-bahan ini juga boleh dihancurkan menggunakan mesin, tetapi saya mengikut adat mereka dengan menggunakan lesung batu sebagai cara untuk menghancurkan bahan-bahan tersebut. Kemudian, campurkan bahan yang telah ditumbuk ke dalam mangkuk tersebut. Ingat, gaul, jangan tidak gaul. Dan yang terakhir, masukkan garam secukupnya. Dan siap! Dah siap umai udang. Jadi mari kita rasa umai udang macam mana. Umai udang tak terlalu masam, tak terlalu pedas. Masin, manis, masam, sekata. Bak kata orang Sarawak, terbaik rasa. Saya akan berikan kepada Wan untuk menjurikan masakan saya. Selesai tugasan Fatin. Sekarang tiba masa untuk tugasan Nurin pula. Anda dikehendaki untuk menyediakan satu hidangan masakan tradisional dari Bugis iaitu burasa dengan menggunakan barangan yang disediakan. Sebelum kita memulakan, ayo kita tukar baju dahulu. Assalamualaikum dan salam majipu. Bersama saya Nurin dalam Masak Apa Itu. Jadi, saya terima satu tugasan daripada kawan saya Aidila. Saya dikehendaki untuk memasak satu hidangan tradisional dari Bugis iaitu burasa. Untuk menyediakan burasa, kita hanya perlu 4 bahan sahaja, iaitu beras, santan, daun pisang dan tali rafia. Mula-mula masukkan air ke dalam kuali. Kemudian masukkan santan. Untuk hasil masakan yang sedap dan sempurna, pastikan santan yang anda gunakan diambil dari buah kelapa yang baru dikupas dari sabut, kelapa yang betul-betul tua dan isinya putih. Seterusnya, masukkan beras ke dalam kuali dan kacau sehingga beras menjadi setengah matang. Bila sudah hampir setengah matang, kita perlulah sentiasa gaul agar tidak hangit. Selepas sudah kering, letakkan ke daun pisang. Cara lipatannya adalah seperti ini. Selepas selesai melipatkannya, kita perlu tekan sedikit bagi nasi di dalam itu mampat. Seterusnya, kita harus mengikat burasa untuk direbus selama 3 hingga 4 jam. Setelah direbus selama 3 hingga 4 jam, burasa akhirnya boleh dimakan.
akhirnya burasak sudah siap. Jadi, mari kita rasa. Sangat sedap. Burasak ini juga sesuai dimakan bersama asam pedas. Jadi, saya akan kongsikan kesedapan burasak ini kepada Wan Nur Syazwina untuk merasa dan menjurikan masakan saya. Hai, bersama saya Wan Nur Syazwina, juri anda pada minggu ini. Jadi hari ini kita mempunyai dua menu tradisional, iaitu burasak dari Sabah dan umai dari Sarawak. Sebelum saya menilai kedua-dua makanan ini, saya ingin bercerita serba sedikit tentang asal-usul makanan tradisional ini. Yang pertama, umai. Ramai yang tidak tahu akan asal-usul umai sebenarnya dipelopori oleh golongan nelayan pada suatu ketika dahulu. Para nelayan makan umai di tengah laut semasa mereka memancing ikan. Perkataan umai itu sendiri membawa maksud daripada bahasa Melanau, iaitu makanan untuk alas perut. Seterusnya, burasak. Untuk pengetahuan semua, burasak atau lebih dikenali sebagai buras adalah makanan popular di pantai timur Sabah. Burasak juga adalah makanan tradisional dari suku kaum Bugis dan ia biasa dimasak pada hari perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Aidiladha. Burasak juga biasa dimakan dengan pelbagai lauk pauk seperti serunding dan ayam masak kurma. Jadi, mari kita cuba kedua-dua masakan ini. Umai ini dimasak separuh masak tetapi masih enak dimakan dan ada terasa sedikit pedas. Mari kita cuba burasak. Saya makan dengan serunding. Nasinya tidak begitu keras, tidak begitu lembut. Sangat kena dengan selera saya. Jadi, saya sudah selesai merasa kedua-dua masakan ini. Kedua-dua masakan ini mempunyai tarikan dan kelazatan yang tersendiri. Tetapi persoalannya, siapakah yang memenangi pertandingan masakan tradisional pada minggu ini? Jadi, pemenang pada minggu ini adalah burasak dari Sabah. Tanya kepada Nuri Nabila. Sangat sedap. Masak sudah, makan sudah, kenyang pun sudah. Untuk lebih banyak resepi yang menarik dalam rancangan Masak Apa Itu, tunggu kami di episod akan datang. Sekian sahaja dari kami. Assalamualaikum.